حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب العظام شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berusaha pihak pengurusan Masjid An-Nur, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, para asatizah, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa marilah sama-sama di awal pagi ini kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ini tuan-tuan dapat sekali lagi kita tunaikan kewajipan kita solat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini tuan-tuan menjadikan kita bertambah bersemangat, menjadikan kita terdorong untuk melaksanakan amal-amal akhirat sebaiknya. Mudah-mudahan insya-Allah. Allahumma amin. Pagi ini tuan-tuan kita bermula pada muka surat yang ke-128, ayat 78 daripada suratul Qasas juzuk 20. Ayat 78 muka surat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama utituhu ala ilmin 'indi أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا
ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين صدق الله العظيم قال innama semua nun yang bersabdu kita baca dengan wajibul gunnah 2 harakat, wajib dengung 2 harakat. Qala innama utituhu ma utituhu mad jaiz munfasil, huruf man ini alif bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan. Ma utituhu, ma tu baca dengan 4. Innama utituhu, huruf waw yang mati didahului oleh hamzah berbaris depan. Semua huruf man apabila didahului oleh hamzah yang berbaris, sama ada alif berbaris atas, alif didahului oleh hamzah berbaris atas, dia bunyi a. Ataupun waw, huruf man waw didahului oleh huruf hamzah yang berbaris depan, dia berbunyi u. Ataupun ya yang didahului oleh hamzah berbaris bawah, dia berbunyi i. A, i, u ni, ini semua mad badal. 2 harakat. Utituhu. Tuhu ha besar, lepas tu ada waw kecil kan. Itu mad silah. Jadi mad silah qasirah di sini. Sebab selepas huruf waw yang kecil ni huruf ain, bukannya huruf hamzah berbaris. Kalau huruf hamzah berbaris baru jadi mad silah tawilah. Yang ini mad silah qasirah. Kita hanya baca 2 harakat sahaja. Utituhu ala ilmin indi. Ilmin indi. Baris 2 di bawah huruf mim. Kita dah banyak kali bincangkan. Setiap baris 2 di atas atau baris 2 di bawah, apabila baris 2 itu selari, maka dibaca tanpa dengung. Ilmin indi. Izhar halqi. Ilmin indi. Indi nun mati bertemu dengan dal. Ini ikhfa hakiki. Sembunyikan bunyi nun ke dalam huruf dal. Indi macam ada gabungan bunyi kan. Indi 2 harakat dengung. Kemudian awalam ya'lam. Awalam ya'lam. Lam ya'lam, mim mati bertemu dengan ya. Ini izhar syafawi. Semua mim yang mati ada tanda mati di atasnya, maka jangan didengungkan. Itu izhar. Awalam ya'lam an. Jadi ya'lam an sama dengan lam ya'. Izhar syafawi. Annallah sama dengan innama, nun bersabdu wajibul gunnah. Qad qalqalah surah. Qad ada bunyi lantunan suara. Qad ahlaka min qablihi. Min qablihi ikhfa hakiki sama dengan indi. Bezanya huruf qaf, huruf nun bertemu dengan dal pada indi, huruf nun bertemu dengan qaf pada min qablihi. Dengung 2 harakat. Min qablihi. Ba yang mati qalqalah surah. Qablihi. Qablihi minal qurun. Lepas huruf ha besar tu ada ya yang kecil. Tadi waw. Dia ada waw dengan ya, huruf ya, waw kecil ni. Dan duduk selepas huruf ha. Ini pun mad silah qasirah kerana selepas huruf ya yang kecil itu huruf mim, bukan huruf hamzah berbaris. Bila mad silah qasirah, kita hanya baca 2 harakat sahaja. Min qablihi minal quruni man huwa. Man huwa sama dengan ilmin indi. Cumanya ilmin indi itu bagi 2 bertemu dengan ain. Yang ini
Nun mati bertemu dengan ha. Ha dengan ain ni huruf izhar halqi. Dia tak boleh dengungkan. Semua huruf nun yang mati dalam Quran ada tanda mati yang itu tak boleh dengungkan. Man huwa asyaddu minhu. Minhu sama dengan man huwa. Nun mati bertemu dengan ha, izhar halqi. Quwwatan wa aktsaru jam'a. Quwwatan bagi dua di atas. Kedudukan bagi dua tu tidak selari kan, menyering tu. Tu tanda dengung. Bertemu dengan waw idgham ma'al gunnah. Quwwatan wa aktsaru jam'a. Jam'an kita mati jadi jam'a. Ini mad iwad. Semua bagi dua di atas bila kita matikan kita akan buang satu baris dia. Jam'a. Wala yus'alu an dhunubihimul mujrimun. An dhunubihimu itu ikhfa hakiki, dengung qadar dua harakat, nun mati tapi tak ada tanda mati di atasnya. An dhunubihimul qalqalah sughra sama dengan qad, sama dengan qab. Mujrimun, mun tu man arid lisukun, boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Maka tuan-tuan jadilah bacaan yang lebih kurang bunyi dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala innama utituhu ala ilmin 'indi. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون صدق الله العظيم. Itu dari sudut tuan-tuan ilmu tajwid. Mari kita tengok sama-sama dari sudut tafsir dia pula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sahut Qarun, tak lain saya memperolehi kekayaan ini adalah dengan ilmu pengetahuan saya sendiri. Tiadakah Qarun itu mengetahui bahawa Allah telah membinasakan beberapa umat pada masa dahulu yang dianiaya, yang dianya lebih kuat daripadanya dan lebih banyak kumpulan hartanya, dan tak payah Allah bertanya tentang banyaknya dosa orang-orang yang durjana itu. Jadi tuan-tuan, sebelum kita pergi jauh, kita ambil dulu kefahaman ayat ni. Di dalam ayat ni bila kaum dinasihatkan jangan sukubonan, jangan bangga kan, buatlah baik. Sebelum ni dijawab, harta ni semua ni aku dapat sebab aku ni ada pengetahuan, aku cerdik, aku ada ilmu. Sebab tu aku banyak harta, kata dia. Kemudian Allah Ta'ala balas, tidakkah Qarun itu mengetahui bahawa sebelum ni Allah Ta'ala telah binasakan orang yang lebih banyak harta daripada dia. Bukan saja berharta tapi berkuasa. Lebih hebat lagi daripada Qarun tu sebelum ni, Allah Ta'ala telah pernah memusnahkan. Kemudian disambung, dan tak payah yakni Allah bertanya tentang banyaknya dosa orang-orang yang durjana itu. Yakni Allah menerangkan bahawa Qarun biarpun dia diberi nasihat oleh kaumnya agar jangan berlagak sombong, namun dia enggan menerima nasihat itu. Bahkan bertambah-tambah buruk perangainya untuk mengingkari nikmat. Ini ternyata dengan kata-kata yang diucapkannya kepada orang-orang yang menasihatinya, iaitu katanya, saya memperoleh harta kekayaan yang begini banyak adalah disebabkan kepandaian yang ada pada diri saya, iaitu saya cari dengan titik peluh dan usaha saya sendiri. Tuhan tahu tentang kelebihan saya mencari kekayaan ini, yang tentunya dia berkenan menjadikan saya lebih layak dan lebih kaya daripada kamu. Jawapan daripada Qarun. Kesimpulannya,
Qarun menganggap dirinya sangat pandai. Lantaran itulah dia berhak dikurniakan kekayaan oleh Allah. Adalah diceritakan bahawa Qarun itu memang pandai orangnya dalam ilmu kimia, kerana ia telah mempelajarinya daripada Nabi Musa alaihissalam, seperti juga Yusha dan Kalib mempelajari ilmu kimia itu daripada Nabi Musa. Akan tetapi Qarun telah mengkhianati keduanya sehingga melebihi ilmunya daripada ilmu keduanya. Qarun telah dapat menjadikan timah kepada perak dan menjadikan tembaga kepada emas. Wah, tinggi ilmu tu. Ubah bondo jadi emas. Dengan demikian jadilah ia kaya raya. Jadi tuan-tuan, ini jawapan Qarun kepada kaumnya. Dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran oleh Imam Qurtubi disebutkan kenapa Qarun ni sebut dia dapat kekayaan ni dengan ilmu pengetahuan dia. Diriwayatkan bahawa Qarun ni adalah di kalangan umat Nabi Musa yang paling banyak membaca kitab Taurat dan yang paling banyak mengetahui isi Taurat. Dia rajin baca kitab Taurat, kemudian dia tahu isi Taurat tu melebihi orang-orang lain yang ada pada zaman itu. Mana dia rajin baca kitab, dia tahu isi kitab tu semua-semua. Sehingga akhirnya dia rasa dia lah hebat. Dan dia pun jawab, aku tahu aku dapat harta ni, Allah Ta'ala beri harta ni memang layak, sebab aku banyak baca kitab. Aku tahu isi kitab ni, orang semua tak tahu. Sebab itulah layaklah aku diberikan harta oleh Allah kerana apa yang aku buat ni. Itu satu pandangan yang dikeluarkan oleh Imam Qurtubi rahmatullah alaih. Ada juga yang mengatakan Qarun ni dia belajar ilmu kimia, tukar-tukar bahan ni. Kita pun tak ngaji kimia kan, donga ya kimia. Inilah subjek yang paling ditakuti oleh budak Melayu. Donga kimia, biologi, fizik dan semua dah pensan dah. Tambah admit entoi gila. Kan? Budak Melayu tak nak belajar tu dah. Tak payahlah admit, matematik tu pun susah nak lulus Yang ini kimia, sampai dia boleh ubah tembaga jadi emas. Tembaga jadi emas, timah jadi perak. Dalam tafsir Qurtubi sebut Nabi Musa yang mengajar dia ni, 2 orang. Dia ajar Yusha, Qarun dengan Kalib. Setengah riwayat kata bukan Kalib tapi Harun. Dia ajar 3 orang ni. Tapi Qarun ni dia jadi cerdik. Ada juga yang mengatakan yang mengajar dia ni adalah isteri Qarun ni sendiri, ataupun saudara perempuan kepada Nabi Musa yang mengajar pada Qarun ni hingga dia cerdik. Dia boleh ubah barang-barang ni jadi akhirnya dia banyak harta. Pandangan yang kedua pula di sini ada menceritakan bahawa ia memang pandai berniaga, bertani dan mengusahakan macam-macam mata pencarian. Ini pandangan yang kedua. Kenapa dia banyak harta? Kerana dia ni memang pandai berniaga. Kemudian dia pandai cari duit. Qarun ni, sebab tu duit dia banyak, harta dia banyak. Sehingga dia menjadi besar kepala. Dijawab tak lain saya memperoleh kekayaan ni adalah dengan ilmu pengetahuan. Baik tuan, kita bincang sini sikit. Adakah ilmu pengetahuan memberikan kekayaan? Yo. Tapi bukan semua ilmu beri kaya. Ada orang tak ada ilmu, tak ada pendidikan tak tinggi tapi kaya. Dah mana-mana usahawan yang keluar kat Malaysia ni tiba-tiba ni tak lulus sekolah dulu ni tapi dia lebih kaya daripada kita lagi. Tu ada PhD, tu ada ijazah, master semua. Tapi tak ada apa-apa. Nenek kita dulu tak sebut ijazah kan, dia sebut ijazah. Ijazah tu tapi tak ada apa-apa. Duduk kampung, gelang kampung tak ada apa. Yang ni tak ada pendidikan, diusur tanah air dia berjaya. Dalam dunia moden ni kita boleh buktikan orang tak apa cerdik tapi dia lebih kaya. Macam mana pula Qarun kata aku ni kaya sebab aku cerdik, aku ada ilmu. Saya bagi contoh yang kita belajar lah kan zaman kita. Itulah tuan-tuan pernah dengar tak? Michael Dell. Komputer Dell tu, untuk pribadi tu, kan? Itu pengasas Dell, komputer Dell tu sebenarnya pengasasnya Michael Dell. Kita tengok balik sejarah kehidupan dia. Kan belajar pun tu. Tapi dia jadi orang paling kaya. Yang tuan-tuan main sampai gaduh tu. Sampai gaduh Facebook.
Anak nak Facebook, mak nak tengok WhatsApp kan. Facebook tu siapa yang buat tu? Kan? Budak yang buat Facebook tu budak muda ya. Mark Zuckerberg tu. Pelajar universiti, tak pernah lulus universiti. Mark Zuckerberg tu tak pernah lulus universiti. Belajar tak lulus, dia keluar. Kau nak buat ni, belajar universiti tak boleh. Dia pun tak apa buat usik komputer tu, terfikir Facebook. Buat Facebook sampai hari ni. Kau tak ada Facebook, tak makan kita. Orang rumah tak boleh main Facebook. Kan? Mark Zuckerberg tu kan ada bono pun. Ramai lagi orang yang tak ada ilmu tapi kaya. Kan? Termasuk juga yang pengasas Microsoft ni. Dia pernah cakap kan, aku di sekolah aku yang paling tak cerdik, tapi aku nak jadikan diri aku besok di luar aku lebih banyak kotor daripada yang cerdik ni. Pengasas Microsoft. Siapa nama itu? Dulu selalu sebut sebab kita main komputer kan, cikgu sekolah. Siapa nama ya? Bill Gates. Bukan cerdik tu. Tapi taklah bangang benar. Dia taklah bangang benar kan. Tapi tak ada lah tinggi sini kan ya. Dan mesti. Tapi kaya. Kan. Kita tanya orang-orang Cina kan. Saya sebut Bonsiu Honda tu. Kita tengok. Siapa Bonsiu tu. Asalkan ada motor. Bonsiu. Kita tengok Bonsiu tu. Semua makna orang yang tak ada ilmu. Tapi hartanya banyak. Tiba-tiba korun kata, aku ni ada ilmu pengetahuan sebab tu Tuhan beri kata. Jadi kita berharta ni bukan sebab kerana ilmu kita. Semua yang ada pada kita adalah kerana pemberian daripada Allah. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa sahaja yang ada bersama kamu tu faminallah. Daripada Tuhan kamu sebenarnya, bukan daripada kamu. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya illa mata'. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Allah yang lapangkan rezeki, Allah juga sempitkan rezeki siapa yang dikehendaki, bagi siapa yang dikehendakinya. Mereka bergembira dengan harta dunia. Wa mal hayatud dunya fil akhirah. Tidak adalah kehidupan dunia itu nak dibanding dengan akhirat illa mata', melainkan kehidupan yang menipu saja. Keseronokan yang sementara. Wa ma min dabbatin fil ardi illallah illa 'ala Allah rizquha. Tak ada makhluk tanpa bumi ni rezekinya sebenarnya Allah Taala yang beri. Bukan dia yang cari. Kan? Jadi Allah Taala membalas. Kau suka-suka bona ni wahai Qarun, kau tahu tak, aku telah musnahkan min qablihi minal qurun ma huwa ashaddu minhu quwwah. Orang sebelum ni banyak kotor pada kau. Bukan saja berharta tapi berkuasa. Aku telah musnahkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kau bangga-bangga benar dengan kotor tu. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Dan tak payah Allah bertanya tentang banyaknya dosa orang-orang yang durjana itu. Allah Ta'ala tak tanya orang-orang berdosa tu. Banyak mana dosa? Tak ada, kata Allah Ta'ala. Dalam tafsir Qutubi menyebutkan, malaikat tidak menyoal orang-orang yang berdosa ini kerana apa? Kerana mereka telah dikenali, ma'ruf. Dah diketahui dah. Ini memang banyak dosa ni. Tak payah masuk neraka ya. Tak payah nak soal jawab dah. Dan dikatakan juga oleh Al-Imamul Qurtubi rahmatullah alaih, malaikat tak tanya sebab dah nampak tanda Apa tanda Muka golap, kemudian mata biru. Orang berdosa ni. Golap kena dosa ni, mata biru. Nampak ni tak payah tanya ni, masuklah neraka tu. Memang orang berdosa. Itu disebut oleh Al-Imamul Qurtubi rahmatullah alaih. Jadi sebab itu turun ayat ni. Maksud ayat ni la yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Bukan sebab turun ayat. Maksud ayat ni Allah Ta'ala tak perlu tanya lagi tentang banyaknya dosa orang-orang yang durjana itu. Sebab apa? Dia tahu dah. Macam mana orang-orang yang berdosa ini. Jadi pada muka surat 128 tu tuan-tuan, Ustaz Ahmad Sun Haji dia bawakan contoh. Bawah saya tak baca semuanya. Tuan-tuan tengok bawah tu. Kalau Allah mengurniakan kekayaan kepada orang yang diredai, tiadalah orang-orang yang mempunyai banyak harta itu dibinasakan kerana Allah redha kepadanya. Hanya yang dibinasakan itu ialah yang mendapat kemurkaannya.
Tiadakah Qarun tahu bahawa Fir'aun yang menyombongkan kekuasaannya dan kerajaannya juga telah dibinasakan. Jadi nak beritahu, Allah Ta'ala kalau dia beri harta, dia ridha kat orang, orang tu makin berkat hartanya, makin banyak dia membantu orang lain, makin banyak orang dapat merasakan harta itu. Tapi kalau banyak waktu tiba-tiba dibinasakan oleh Allah, itu tandanya Allah Ta'ala tidak ridha pada mereka. Seperti mana Allah Ta'ala pernah musnahkan Namrud, pernah musnahkan Fir'aun sebelum itu. Ini orang-orang kaya kan, tapi sombong. Akhirnya Allah Ta'ala musnahkan dia dengan kesombongannya. Allah Ta'ala musnahkan mereka dengan kesombongannya. Yakni Allah, muka surat 130 tuan. Tak perlu bertanya ketika hendak menyeksa orang-orang yang berdosa itu, berapa banyak dosanya dan setakat mana kesalahannya, kerana Allah lebih tahu untuk menyeksanya dalam neraka. Okey tuan, kita tengok ayat yang ke-79. Kemudian Qarun keluar kepada kaumnya dengan memakai perhiasannya. Kata orang-orang yang mengingini kesenangan hidup di dunia, alangkah baiknya jika kami mendapat kekayaan seperti yang didapat oleh Qarun itu. Sesungguhnya dia memang bernasib baik, beruntung besar. Jadi ayat ini cerita dalam tafsir Qutubi, kata dalam satu perayaan hari raya Qarun ni dia keluar. Saya ada snap dari tuan. Saya guna tafsir Munir kat sini, tapi saya sempat snap tafsir Qutubi. Qarun ni dia keluar hari raya kharaja alaikum. Okey. Dia keluar, kata Ustaz Ahmad Sunan Haji, keluar bersiar-siar untuk memperlihatkan kepada kaum di negerinya tentang ketinggian martabatnya dan kebesaran dirinya di kalangan masyarakat. Dia memakai pakaian seindah-indahnya yang dipenuhi dengan bermacam-macam perhiasan, yang diiringi oleh para khadam dan pengiringnya, semata-mata untuk bermegah di depan khalayak ramai dan ingin diagung-agungkan oleh mereka. Pakai baju lawa-lawa supaya nampak hebat, supaya orang puji. Padahal sikapnya yang angkuh itu sangat dikeji dan dicela oleh orang-orang yang berakal. Kerana perangainya itu boleh menyinggung perasaan, menimbulkan iri hati kepada yang miskin sehingga dipandang rendah dan merosakkan perpaduan disebabkan adanya perbezaan darjat yang diperlihatkan. Hal ini boleh membawa perpecahan di kalangan umat dan akhirnya musuh akan dapat pula menguasai mereka. Kita tak marah orang kaya dia. Itu memang bahagian dia. Ada ke orang marah orang kaya? Tak ada orang marah kan? Yang jadi marah ni, dia kaya, itu dia keluar, dia jobor. Oh, istilah kita jobor kau. Dia bongkak, dia besar diri, dia tunjuk dia hebat daripada orang lain. Makna dia merendah-rendahkan orang. Dia tunjuk dia kaya, dalam masa sama dia merendah-rendahkan orang. Dia minta orang puji dia. Itu yang jadi marah orang. Kita duduk sebelah orang kaya, elok bagi salam, Assalamualaikum Ustaz. Sihat ini Ustaz? Pakai baju lawa kata besar pun, tapi bagus. Tak pernah memperkecilkan kita. Tak ada masalah dengan orang tu. Tapi kalau keluar jumpa kita, asal pagar Ustaz macam ni, ya Allah, bunuhlah pagar yang elok-elok sikit. Memang macam tu, memang kita nak bertumbuk dengan dia. Keluarkan semua salah. Dia tengok kereta kita salah. Dia tengok sampai ayam kita pun kocik pun salah kat dia. Oh, ayam pun kocik pun ni tak boleh makan kau, tak dia. Memang sakit jiwa kita orang itu. Tapi kalau dia kaya tak ngacau kita, bahkan dia jadi orang yang lembut, tawaduk pula, orang sayang dia dah. Yang Qarun ni dia tak macam tu. Dahlah dia kaya, jobor, bongkak, sombong, dan perkataan-perkataan yang sewaktu dengannya. Qarun ni orang jadi marah ni. Itu yang disebut boleh membawa perpecahan di kalangan umat. Jumpa orang gonah-gonah, jumpa orang gonah-gonahkan orang. Banyak kita dapati dalam masyarakat manusia akan adanya golongan orang yang suka membanggakan kekayaan dan bermegah-megah dengan perhiasan yang ditunjukkan, umpamanya dalam majlis-majlis pengantin. Majlis pengantin nak kono ni, buatlah cerita ni. Takut nak buat kenduri apa ni. Yang perhiasan yang ditunjukkan umpamanya dalam majlis pengantin menyambut hari jadi, majlis bersukaria dan keraian. Dipamerkanlah di sana barang-barang mewah yang tujuannya tidak lain hanyalah mencari wah.
Ini supaya orang kehairanan dan menunjukkan kekayaan yang tidak terhingga untuk tontonan, sehingga menjadilah ia seorang Qarun pada zamannya. Akibatnya nanti dia bersama harta kekayaannya habis musnah di telan bumi. Allah lenyapkan kekayaannya semua sekali untuk menjadi contoh bagi orang yang suka mengambil iktibar dan meneladani. Ini cerita Qarun. Dia keluar dalam keadaan dia sombong. Ayat Quran memang cantik tuan. Cuba tuan tengok ayat. Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Kita keluar ke kan? Saya keluar dari masjid ke tandas, menuju ke tandas. Tapi ayat tak guna ke ni. Fakharaja ala. Ala tu atas. Kalau saya buat ayat, saya keluar daripada masjid ke atas tandas. Itu maknanya apa tu? Bila ayat tu? Saya keluar daripada kelas ke atas bilik guru. Manjat atas bilik guru tu. Jadi atas ni menunjukkan dia menyombong. Membesar diri. Dia keluar dalam keadaan dia sombong, dia rasa dia duduk atas. Rakyat orang lain tu semua duduk bawah. Dia kat atas, orang lain kat bawah. Sebab itu Al-Quran menggunakan ayat fakharaja ala qaumihi. Dia keluar atas. Tengok. Cantiknya uslub gaya bahasa Al-Quran itu tuan-tuan. Para mufassirin angkatan lama telah meriwayatkan, setengahnya dipercayai telah dipengaruhi oleh riwayat Israiliyat. Ustaz Ahmad Sunaji kata orang-orang dulu, ahli tafsir dulu, dia ada meriwayatkan, tapi mungkin kita ni cerita Israiliyat. Israiliyat ni iaitu cerita-cerita yang ada dalam kitab tafsir. Cerita tu tujuannya baik. Dia nak mengagungkan para nabi, kadang-kadang tu kebanyakan macam itulah. Nak mengagungkan, nak tunjuk hebatnya nabi tu, tapi terlebih-lebih, terlampau-lampau sampai tak masuk akal. Jadi jadi cerita Israiliyat. Nabi sebut dalam bab Israiliyat ni, jangan kan, jangan salahkan. Yang elok kita jadikan teladan lah, yang tak elok jadikan sempadan. Jadi ada yang kata, di antaranya seperti yang diriwayatkan oleh Qatadah, katanya semasa Qarun keluar bersama orang-orang menjadi pengiringnya, mereka ada seramai 4,000 orang menunggang kenderaan dengan berpakaian serba merah. 4,000 orang. Di antaranya ada 1,000 binatang bagal. Bagal ni kacukan kuda dengan keldai yang berwarna putih, dipelanakan dengan sejenis pelana ungu. Dan mengikut kata Muqatil, Qarun keluar mengenderai seekor bagal berwarna kelabu yang berpelanakan daripada emas dan diiringi oleh 4,000 orang mengenderai kuda. 4,000 orang. Kita kat jalan raya 4,000 orang ikut kita. Hebatlah orang tu. Dan mereka semuanya berpakaian ungu. Dan bersama-samanya juga turut mengiringi 300 hamba sahaya perempuan yang berkulit putih. Mereka memakai barang-barang kemas dan pakaian berwarna merah dengan mengenderai binatang bagal berwarna kelabu. Beribu orang bawa. Dia duduk rapan. Jalannya kan. Nampaklah hebat itu. Al-Ghaznawi. Qala Al-Ghaznawi. Imam Qutubi sebut, Al-Ghaznawi mengatakan bahawa perkara tu dilakukan oleh Qarun pada hari Sabtu. Setiap hari mau. Sebut dalam ni. Pada hari Sabtu, hari perayaan tu dia bawa pakaian-pakaian ini dah. Dia keluar semua kotor-kotor bawa tengah jalan, biar orang tengok dia banyak kotor. Macam kan bila perayaan hari kebangsaan, tentera bawa semua senjata kan. Ini senjata, buat senapang, buat meriam semua. Dia macam itulah. Dia bawa semua bondo yang dia ada kat rumah semua bawa nak beritahu dia banyak duit, dia kaya. Qarun ni. Sehingga ada yang mengatakan dalam tafsir Qurtubi ni, jumlah pengikutnya pada ketika itu ada yang menyebutkan sampai ke 70,000 orang. Kita kalau orang jalan 20-30 orang ikut kita, okay, dah sudah hebat orang tu. Ini sampai 70,000. 70,000 orang. Kata Ibnu Abbas, dia keluar ni dengan keldai yang tinggi. Keldai semua kemetot-kemetot. Ya, tak ada keldai tinggi-tinggi tau. Anak tunjukkan dia tu banyak duit Dia keluar bawa keldai, tapi keldai tu tak macam keldai biasa. Keldai tu tinggi. Keldai semua kecil-kecil. Dia bawa keldai yang besar. Mana ada keldai banyaklah duit
Kan? Kalau hari ni dia nak tunjuk kaya, mungkin lah. Dia bawa kereta yang paling besar sekali. Yang paling mewah sekali. Tapi yang terkini. Bukan yang tahun 2023 nya dah. 2020 tak dah. Dia bawa yang terkini tu macam itulah. Menyombonglah dia si Qarun ni. Kan? Dan kata Ibnu Abbas lagi, kebanyakan perhiasan ni ketika itu banyak berwarna merah. Habis lampu-lampu pun yang KL. Kata Ibnu Abbas nak menunjukkan bahawasanya banyaknya harta si Qarun ni. Sampai berkatalah orang yang mengharapkan dunia, ya laitalana mislama utiya Qarun. Ini biasa dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Bila kita nampak orang sikit lebih, kita nak alangkah baik kalau dia dapat macam tu kan. Bila macam tu ya, hilanglah ridha kita dengan Allah Ta'ala. Sebab itu kata-kata ulama' berhadis ke. Kalau kita nak ridha, jangan pandang orang yang tinggi pada kita. Kita pandang orang yang rendah pada kita. Akan datang ridha kita. Kita bawa kereta kancil, jangan pandang orang bawa Mercedes. Tak nampak kita hebat dah. Pandang orang bersikap, motor ke. Orang ni motor dia juga kereta. Jadi ridha tu datang. Ridha tu dah datang. Kancil pengancil lah. Orang tu motor naik. Hujan basah tu. Dan dia juga kereta kancil. Kan? Jadi, kita jadi ridha dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pandang orang atas pada kita, hilang ridha kita pada Allah Ta'ala. Kebiasaan manusia itulah dia. Bila orang nampak Qarun lebih, orang nak macam semacam Qarun. Sampailah ke hari ini itu lumrah manusia hari ini. Kalau kurang didikan ilmu, dia nak seperti mana orang lain nak. Dia tak syukur dengan apa yang dia ada. Sehingga menyebut orang. Disebutkan di sini, ada yang mengatakan dalam tafsir Qutubi ini adalah kata-kata orang yang satu pihak iaitu golongan yang mengingini kemewahan hidup di dunia dan perhiasannya. Mereka telah terpesona melihat kekayaan dan kemewahan Qarun. Lalu berkata, alangkah baiknya kalau kami dapat kekayaan harta yang begitu banyak. Dan alangkah baiknya kalau kami mendapat kesenangan hidup seperti yang dinikmati oleh Qarun. Keinginan yang sedemikian memang menjadi idaman setiap insan. Kita dapat saksikan setiap hari di mana saja, baik di desa maupun di kota, kita dapat lihat orang lelakinya dan para pemudanya, begitu pula kaum wanitanya, juga gadis dan daranya. Tiap-tiap seorang ingin dan mengharap untuk menjadi orang yang kaya dan senang seperti Qarun. Melihat orang berpakaian cantik, dia teringin. Melihat orang mempunyai kenderaan jenis mewah, dia juga teringin. Ingin mempunyai apabila melihat rumah dan gedung yang indah, ada tamannya, ada perkebunannya, ada kolam renangnya, begitulah seterusnya. Semua orang nak. Kan? Keinginan mereka itu telah dikuatkan dengan kata-kata nyatakan oleh Allah, innahu lazu hazzin azim. Kata-kata sesungguhnya dia memang bernasib baik, beruntung besar. Kata-kata begini mungkin diucapkan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman sebab sudah terbiasa bagi manusia itu umumnya mengingini kesenangan hidup. Persoalan tuan, adakah salah orang menjadi kaya? Salah kalau kita nak kaya? Nak jadi kaya tu tak salah. Kalau menjadi kaya tu salah, salahlah ramai orang. Ramai orang-orang alim di muka bumi kita ni, yo kaya-kaya. Syekh Abu Fat tu, orang kuat zikir tu, Abu Fat kan. Dia diiktiraf orang ketua tarikat. Kita pergi Mesir, masa saya duduk Mesir pergi. Rumah besar. Kaya-kaya. Tapi bila buat majlis hol zikir tu, satu kampung tu, kemah. Satu kampung dia beri makan. Jadi ayat ni bukan maksud tak boleh jadi kaya. Jadi kaya sombong. Jadi kaya lupa tanggungjawab sosial dia pada orang. Jadi kaya tapi kekayaan ni tak membantu orang lain. Kalau semua orang Islam lemah kan habislah. Hari ini kekayaan menjadi penentu kepada kekuatan sesuatu bangsa. Kan? Sebab itu orang Yahudi jadi kuat. Sebab dia pegang ekonomi. Orang Islam pun hari ini kena kuat. Orang Islam kena kuat. Tak boleh semua nak jadi ahli sofi je dah. Boleh jadilah ahli sofi, tapi sofi dalam keadaan kita berkotor.
Kita pakai pandangan Ja'far Shadiq. Bila orang tanya, orang susah dengan orang kaya mana elok? Dia kata orang lain jawab orang susah. Sebab hatinya tulus. Beribadah kepada Allah, tak ada diganggu gugat. Tak ada nak fikir kotor, nak fikir tu, nak fikir ini, dia senang beribadat. Kata Ja'far Shadiq, tak. Orang kaya lagi bagus, kata dia. Kalau dia ikhlas, kalau dia pandai jaga kekayaannya, dia boleh beribadat dengan baik dan dia boleh bantu orang dengan kekayaan dia. Jadi orang Islam kono macam tu. Dia tak boleh jadi orang miskin. Miskin semua akhirnya kita dijajah. Sampai nak makan pun makanan kita pun orang lain buat. Susah macam tu. Kan? Jadi orang Islam kena kuat. Yang tak boleh ni kaya dalam keadaan menyombong, melupakan diri. Kan? Bermewah-mewah sampai lupa ada orang yang perlu pertolongan daripada kita. Itu yang Ustaz Ahmad Sunaji tokan kat sini kan. Bermewah-mewah, tunjukkan menyambut keraian sampai majlis pengantin ni. Saya dah sebut majlis pengantin ni, saya memang sekarang ni saya nak sebut kan. Itu sebut kat sana. Dia sebut kat sini pula ni. Kat masjid untuk sebut. Kita tuan-tuan orang Gombau ni, bukan orang Gombau, orang Melayu, kena ubah cara kita bila kita buat kenduri. Sebab kadang-kadang 2-3 kali ni saya tengok bukan tak boleh mewah, bukan maksud tak boleh ada perhiasan. Takkan nak letakkan daun pisang dan daun kelapa ya anak kita kahwin. Kan? Lawa juga bersari tu hari apa tu? Satu kali dalam kehidupan dia kita pun nak buat indah-indah cantik, okey. Tapi kita banyak berlaku pembaziran. Saya nak tokan kat sini pembaziran dalam bab makan. Saya tengok kalau pergi kenduri kan, beberapa tahun saya pergi memang saya tengok atas meja je. Kadang selalu buat dengan rumah. Sakit jiwa tu pandang sakit je. Kan? Bila kenduri tu tengok, kita pergi mahal orang kenduri. Keluar je tengok atas meja tu. Ada nasi, pinggan, nasi penuh lagi sikit. Kuah-kuah sikit, ada 2-3 kotak daging, ada ayam. Lepas tu ke mana pergi daging dengan ayam tu? Ke plastik hitam. Allah. Bazi botol ke soai. Bazi botol ke soai. Banyak kali tu. Yang ambil tu pula tak beringat dengan botol. Zoom. Tak ada tuan rumah marah, tuan janganlah makan banyak-banyak. Ada kau tuan-tuan yang buat kenduri ni, bila orang masuk bisikan, tuan makan jangan lebih sepatul ya. Satu je. Tak ada orang buat macam tu dah. Maksud saya tu nak makanlah banyak-banyak. Tapi jangan membazir. Yang itu dah kes membazir tu. Orang rumah tengok, Allah hai. Agak dia kumpul dalam nasi hitam tu boleh 100 orang lagi makan. Tak boleh makan sebab perangai membazir ni. Perangai membazir. Sian tuan rumah. Entah tuan rumah tu nak menyimpan tu 3 tahun nak menyimpan nak kenduri anak tu. Tiba-tiba kita campakkan dalam nasi hitam tu. Ya Allah, ni perangai kita ni memang buruk lah. Kan ambil kuih. Kalau nak makan ni ambil kuih suruh anak, ambil kuih tu, ambil kuih ni. Letak atas meja tu. Siapa nak makan tu? Walaupun tak berusik, takkan ada orang makan. Mana pergi nasi hitam lagi. Bazir lagi. Kalau ada orang itu pihak orang susah, berabut dia plastik tu kan. Kita sonang-sonang campak tuan ni, ya Allah Tuhanku. Terasa tu membazir tuan. Ambil dia makan sekotul. Sedap lah rasa. Pergilah ambil siri, tak ada orang nak marah dah. Malu lah rasa malu lapar lah. Tu rumah pun tak ada pesan dah. Jangan makan banyak-banyak ya. Siapa makan banyak kalau saya nampak makan banyak kan setempelin kepala orang. Tak ada tu rumah cakap macam tu dah. Makanlah. Tinggal lagi kan ambil banyak. Kok habis masuk dalam perut, kita puas hati. Sedap orang ni masak kan boleh ambil lagi ketera ni. Senang hati kita. Ini kita jalan tu rumah jalan tengok apa bercelapak melambat-lambat tu orang tak makan. Dia ambil dia ganyang-ganyang. Siapa nak makan? Anak kita pun tak nak makan dah. Sepah tu. Kan budak tu yang kerja tu ambil, maaf. Ya Allah ya Tuhanku. Saya pernah sekali ada ketera sini kan buat tanya, bang, ni persi hitam ni kalau bagi makan ni orang berapa orang boleh? Ni Ustaz 100 orang boleh makan. 100 orang boleh makan. Bazi. Sebab tu saya suka bona lah. Bila kenduri pergi ke Sungai Gombau ni. Sebab ada tukang cedok tek baru tak mesti. Besok kalau tuan-tuan nak buat kenduri, biarlah upah lah. Jangan membazir. Sepatutnya ramai orang boleh makan, tak boleh makan. Cuba bayangkan, tiba-tiba datang majlis kenduri orang, lauk dah habis. Sebab apa? Sebab kita di antara penyumbang pembaziran tadi. Orang nak makan, tak boleh makan sebab kita. Boleh jadi haram perbuatannya tuan-tuan. Memang haram membazir. Tuan rumah panggil 1000, tinggal
800 yang makan, 200 semua tak boleh makan. Oh, dah campaan lauk dalam nasi hitam. Ini membazir tuan. Ambil makan tak apa, tak makan-makan. Kan? Saya kalau balik rumah tu, ya geram, tengok meja ni. Tengok, oh, bersepah. Tuan rumah tengok pun sedih, tuan rumah tengok tu. Kan? Jadi kita, kalau ingat-ingatlah macam tu. Kan? Tapi orang kenduri ni, orang panggil kan, janganlah kita sampai menyusahkan tuan rumah. Ini kadang-kadang, tu yang cerita Pak Saniah tu. Dah lah dia makan situ. Buang dalam tu. Tukang, ini bukan kat sini. Ini di Afrika. Tapi Rombau kat nama Afrika tu. Bukan kat sini. Di Afrika. Sebuah kampung di Afrika namanya Rombau. Sini Rembau kan. Dia Rombau je, tengok dalam foto. Afrika Selatan, Rombau. Sini Rembau. Dia lain sikit je lah. Bawah semua. Dah lah dia makan situ. Lepas tu kan kenduri tak habis lagi. Dia dah standby plastik kat dalam poket dah. Dia cari kat dapur. Ini botol ni tuan. Ni kita tengok mata dia cari kat dapur. Tak ada lauk mana ha? Dia boleh masuk dapur orang pula tu? Tak ada. Boleh tengok bawah meja. Ada bawah meja. Bawah meja mana yang bertutup. Tuan rumah simpan bang oi. Nak bagi tahu tu. Dia boleh nak tarik. Buka. Sonduk masuk dalam plastik. Ya Allah ya Tuanku. Ambil sonduk yang panjang tu. Tung kutuk baloi tu. Bolehlah dia menyelemi ke dapur orang tu cari lauk gitu. Ini ya di Afrika Selatan. Rombau, bukan Rembau ya. Oh, Rombau elok. Ni Rombau. Kita tengok pedih mata kita tengok kan. Walaupun tu kawan kita, bukan rumah kita. Di rumah kawan kita geram menang. Memang mungkin saudara-saudara dia juga Ini baru kedua ni. Ni ada lagi 2 jam kumpik nak makan ni. Dia dah bocor power dia kat dapur tu. Istilah bocor power dia masuk lauk. Kan malangkan tak payah masak tadi. Orang Rombau tahu yang tu ya. Orang Rombau Afrika. Jadi tu kau ingat tuan-tuan. Bazir kan, pembaziran yang dilakukan. Bukan tuan rumah. Kita tetamu datang. Dah lah kita dijemput. Kemudian kita membazir dah dalam rumah tu kan. Hilang separuh daripada tetamu tuan rumah tak payah makan. Lepas ni tuan-tuan buat kenduri. Nanti orang biar dah kau nak bayar 100 sehari pun jangan bazir. Ya, bukan cedok Lah mungkin niat tuan tu baik, nak bagi orang selesa makan. Boleh. Kalau semua ingat macam tu tak apa. Jangan bazir pesan ke anak ni tak ada pesan macam tu. Semua dia suruh dia ambil. Selagi ada tu kau pergi ambil kuih tua. Kau ambil kuih tua. Kan dia duduk satu meja kan. Lepas tu tinggal situ Sian tuan rumah lah tuan-tuan. Kan? Sian tuan rumah. Kita nak bagi orang selesa. Tapi tak jadi tak selesa akhir. Kalau semua orang faham itu tak ada masalah. Elak-elak dalam bazir tuan-tuan. Negara kita ni memang banyak nikmat rezeki Tuhan beri. Jangan sampai banyak lakukan pembaziran. Takut nanti ditarik balik. Kan? Tarik balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang nampak harta korun ni. Dia nak rota macam korun dapat. Kan? Banyak harta bagus tuan-tuan. Tapi biarlah kita jalankan tanggungjawab sosial kita. Kita boleh bantu orang, derma situ, derma sini kan. Akhirnya orang senang dengan rota gitu. Kalau orang macam itu, ini orang kaya yang baguslah. Ada ramai di Malaysia macam tu, tapi ramai yang pelayan dongki Fitnah sana, fitnah sini kan. Orang tak suka. Biasa duduk temu ke bumi macam tu dah keadaan ni tuan-tuan. Jadi ada yang berkata, ya laitalana mislama utiya Qarun. Alangkah baiknya katanya kalau aku dapat seperti mana Qarun dapat. Kemudian perkataan itu dijawab. Berkata orang-orang yang berilmu pengetahuan, celaka kamu. Pahala Allah itu terlebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tetapi tiada yang sanggup menerimanya melainkan orang-orang berhati teguh. Berkata orang-orang yang berilmu pengetahuan, celaka kamu, pahala Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan satu pihak lagi golongan orang yang mempunyai pengetahuan dalam agama, lagi percaya kepada Allah dan kepada janjinya yang menyediakan pahala kepada hamba-Nya di akhirat sebagai membalas ucapan orang-orang yang teringin itu dengan berkata, celaka kamu dan alangkah ruginya betapa kamu mengidam-idamkan kemewahan hidup di dunia, sedangkan di sisi Allah ada pahala yang terlebih baik. Pahala itu disediakan bagi orang-orang yang percaya lagi beriman serta mengerjakan amalan yang baik. Pahala itulah yang kekal.
Sedangkan apa yang kamu ingini pula lambat laun akan hilang dan lenyap. Dulu saya pernah sebut, segala yang bersangkutan dengan dunia ya, yang namanya dunia, dia akan tinggal kat dunia ni. Bila kita meninggal dunia yang namanya dunia tu meninggal dunia, water, kereta, rumah, anak, ni semua dunia. Kita meninggal dunia, habis semua tinggal, tak ada kita buat dalam kubur lah. Kan? Semua meninggal dunia. Apa lagi yang dengan dunia? Semua akan hilang. Yang ikut kita amalan kita itu. Amal ibadah yang kita buat. Yang betul-betul cantik kita buat. Kan? Itulah. Jadi tuan-tuan jangan salah faham dengan ayat ini pula. Oh, maknanya Allah Ta'ala tak suka kita cik water. Kita kena berusaha untuk memiskinkan diri semiskin-miskinnya. Bukan tu maksud ayat ni dah. Ini orang nak water sampai dia lupa akhirat. Water tu lah jadi fokus dia. Water tu lah jadi titik pandangan ni, usaha dia semua kat water tu. Sampai dia lupa akhirat. Dia tak sama dengan orang yang cari water. Water digunakan untuk pergi ke akhirat. Dia tak sama orang tu. Dengan orang ni, dia nak water, tapi dia tak water itu. Water sama-sama water. Mayang tak poso, tak segala apa yang membawa keuntungan ukhrawi, dia tak pernah buat. Yang ini yang ayat ni masukkan. Orang macam ni. Kan? Akhir ni kita perlu harta. Jadi, biarlah yang kita buat, yang kita himpunkan itu nanti sampai ke akhirat. Seperti amal ibadah. Waktu tak jadi amal ibadah pun kan, kalau disimpan kita yang terdarah seseorang, kebagi ke orang baru jadi saham. Jadi yang ikut kita ke dalam kubur kita adalah amal ibadah kita. Sikit banyak tuan tu bukan ukuran. Tapi sejauh mana cantiknya amalan yang kita buat. Kan? Apa Allah Ta'ala sebut dalam Quran? Wa huwa allazi, apa ayat tu? Dia tak datang. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kena minum air dulu. Wa huwa allazi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ialah Allah yang menjadikan langit dan bumi dalam masa 6 hari. Dalam masa 6 hari, dan wa kana 'arshuhu 'alal ma', arasy yang di atas air. Untuk apa Allah Ta'ala hidup jadi ke bumi ni? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebab dia nak uji kamu, siapakah di kalangan kamu yang ahsanu amala, yang paling baik amalan. Bukan liyabluwakum ayyukum aktsaru amala, yang paling banyak amalan ni. Tak ada Tuhan sebut. Tak ada satu ayat pun sebut aktsaru amala. Sebut ahsanu amala, yang paling baik amalan. Tuan-tuan pernah baca riwayat hadis kan? Satu hari Nabi duduk dengan sahabat. Nabi sebut pada sahabat, kamu nak tak tunjuk, aku tunjukkan pada kamu semua ahli syurga. Sahabat-sahabat kata, nak ya Rasulullah. Masuk seorang. Rasulullah pun kata, tu ahli syurga. Yang kedua pun Nabi sebut, nak kenal ahli syurga tak? Tunjuk kat orang. Tu, orang yang sama. Sampai 3 kali. Hingga Ibnu Umar heran. Anak kepada Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar. Apa yang orang ni hebat bona ni, banyak banu amalan ni sampai dia ni dikatakan ahli syurga oleh Rasulullah. Maka dijumpa orang tu, dia pun buat trik, kata dia, aku ada masalah dengan ayah aku Umar. Boleh tak aku tidur kat rumah kau barang 2-3 hari? Kan? Sehingga sajuk hati ayah aku, nanti aku baliklah. Padahal nak tengok amalan. Tidurlah di rumah orang tu. Diberi sebagai, dijadikan sebagai tetamu. Tidur. Malam Paisyak tengok. Tak yang bangun. 2, 3, ompek. Sampai ke pagi tak yang bangun. Orang azan baru bangun. Ambil wuduk pergi jemaah ke masjid. Tak ada 2-3 hari tidur. Tak ada pun. Cukup hari pertama 3 hari, Abdullah bin Umar pun keluar. Dalam hati, apa handai orang ni sampai dia jadi ahli syurga ni. Tak ada macam amalan orang lain. Bangun pagi, istighfar, salawat, baca Quran. Tapi orang ni dia ahsanu amala. Dia tidak aksaru amala. Sehingga Abdullah bin Umar kata, minta maaf, aku bukan bergaduh dengan ayah aku pun. Tapi aku nak tengok apa yang kau buat sampai Rasulullah kata kau ni ahli syurga. Kata orang tu, mungkin. Jadi, aku, inilah yang aku buat setiap hari. Tapi aku tidak pernah memburuk-burukkan saudara aku yang lain. Tak pernah ngata orang. Dia tak pernah, kau tahu, Tomah tu, tak ada macam tu.
Take away. Alui tu take away tak ada. Kasim, ada nama Kasim ya? Minta maaf ya. Kasim tu nampak bajet itu cover itu nampak macam mandan lah ke masjid surau. Ada tu dah. Baca Quran, bab tu kan ya tadi. Macam tu orang jam ni tak ada untuk syurga. Ha. Orang ni amalannya sedikit tapi berkualiti. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dia berluakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan nak uji kamu yang paling baik, ahsan ni yang paling baik amalan ni. Bukan dia berluakum aksaru amala. Yang paling banyak amalan ni. Kalau banyak-banyak pun ni jobok, ni bongkak, ni riak. Apa makna amalan tu? Tak ada, hilang, tak ada nilai. Rumah orang nampak Mercedes, Volvo, Wellfire, Alphard, semua berkilat. Bercuci setiap hari. Tengok, tuan, banyak betul kita tuan. Memang banyak saat lawa tu, semua tak ada enjin tu. Apa jadah enjin tak ada. Mana nak bawa? Buat kat ban ayam ni sesuai. Kita pun 5 orang. Ada 2, satu kancil, satu lagi wajah. Berjalan kelu kilik. Itu lagi hebat orang tu. Baik daripada tadi. Berkilat-kilat, bercuci sehari, rupa-rupa enjin tak ada. Apa? Amalan hidup punya banyak amalan semua penuh dengan keburukan. Dengan orang itu dah dia buat qabliyah ba'diyah, qabliyah ba'diyah, qabliyah ba'diyah, tak pernah tinggal tapi dia buat sungguh-sungguh. Ini lebih baik. Jangan fikirlah ustaz dah khabar bagi tadi, lebih kuranglah amal. Tapi buat betul-betul. Bukan tu maksud saya dah. Buat banyak, elok, lagi baiklah daripada buat sikit elok. Lepas ni kaya di malam lah. Tak payah baca Quran lah. Kita baca satu hari satu ayat dah. Tapi baca dengan sungguh-sungguh. Faham makna Alif Lam Mim. Sadaqallahul azim. Ikhlas betul tu. Tak baik. Macam tu maksud tu dah. Buat banyak, cantik lebih baik daripada buat sikit, cantik. Itu maksud saya. Jadi sama kata ni nak cerita orang ni. Kaya, ingat akhirat lebih baik daripada miskin tapi tak ingat akhirat. Ataupun kaya tak ingat akhirat. Jadi ayat ni nak tuju pada siapa? Orang-orang yang nampak dunia saja. Dia tak nampak akhirat. Kita mohon, kita nak orang Islam, Melayu Islam yang dia kaya dan kekayaan yang membantu sahabat-sahabat, saudara-saudara dia yang lain. Wala yulaqaha illa sabirun. Tetapi tiada yang sanggup menerimanya melainkan orang-orang yang berhati teguh. Nasihat yang mereka berikan itu tidak mudah diterima orang kecuali yang mahu menerimanya ialah orang yang sabar, iaitu berhati teguh kerana teguh pendiriannya dalam mengerjakan ketaatan dan menjauhi yang haram atau larangan. Demikian pula dia ridha menerima qada dan takdir Allah yang mengandungi manfaat dan mudarat. Ridha membelanjakan harta kekayaannya kepada perkara-perkara yang mendatangkan kebahagiaan bagi dirinya dan kesejahteraan kepada masyarakat sehingga menjadi contoh yang baik bagi umat dan bangsanya. Maka begitulah sifat orang yang sabar. Jadi orang yang sabar ni, wala yulaqaha ni takkan menerima nasihat melainkan orang yang sabar. Mana orang sabar ni, sabar dengan segala yang dia ada, susah senang dia tetap boleh beribadah, berbakti. Orang yang kaya dapat berbakti kepada orang ramai, itu memang baik. Tapi orang miskin dia boleh bakti orang, itu lebih baik. Lebih baik. Kan? Orang yang miskin, susah, dia sabar, baik. Orang kaya sabar dengan kekayaan itu, baik. Abu Darda, sahabat Nabi kan. Dia bolo kambing, ada khadam dia. Dia nak pesan dah pada khadam ni. Kalau orang datang, bagi dia. Satu hari datang ke rumah dia. Dia dah ke masjid. Orang Ibnu Sabil yang terputus bekalan makanan. Beri salam keluar khadam ni. Tanya nak apa kata. Aku terputus bekalan makanan. Boleh tak minta barang seekor kambing? Apa khadam kata? Ambil lah berapa kau nak. Kata orang ni, mana tuan rumah? Tuan rumah dah pesan dah. Kalau ada orang minta kambing, ambil bagi. Ambil berapa tuan nak, rasa cukup untuk jalan tuan, ambil. Ambil. Kita tak boleh buat macam tu dah. Saya dengar tuan nak buat kenduri. Ya kau? Berapa jemputan tuan tu? 3,000. Tuan ambil dah 3-4 ekor. Kau tak cukup, ambil lagi. Takkan ada dah. Korek leher dah tentu. Tiba-tiba orang bawa itu kan. Kalau orang bawa itu naik nama masuk TV3, bukan TV3 sampai TV10 keluar nama. Seorang kaya dia orang bawa. Setiap kali orang kenduri, dia suka menderma lembu. Sesiapa nak buat kenduri ke Malaysia datang lah orang bawa, ambil lah lembu tu. Ambil lah orang nak. Takkan ada macam tu dah. Tapi mustahil kan ada? Mungkin akan ada macam tu.
Mungkin dia kada macam tu. Banyak pun kotor kan, kau ambil lah pun nak. Kan? Itu saya jumpa dulu tuan-tuan kan. Orang kaya tak payah sebut nama lah. Sebab rakamnya kan dia dongak, ustaz ni puji saya pun akan jadi jobol lah deh. Kan? Kita minta derma sikit kat dia. Minta derma untuk anak murid pergi belajar. Kita tolong minta derma untuk anak murid, bukan untuk diri sendiri. Tuan, saya nak minta derma kat tuan ni. Bukan untuk saya, untuk anak murid saya. Dia nak belajar tapi tak ada duit tiket. Berapa ribu tu Ustaz? 3,000 lebih lah. Senang nak pergi. Yalah. Sekejap masuk pejabat. Dia pun ambil cek. Tengok 3,000 setengah. Terima kasihlah tuan. Tuan memudahkan urusan anak murid saya. Saya nak balik tarik Maaf, masuk dalam poket. Duit kopi dah. Saya tak minta duit kopi dah. Saya minta duit untuk anak saya. Tak, Ustaz tolong orang, saya tolong Ustaz. Duit baik ni balas saya baik Ustaz tadi. Saya pun, duit kopi. Ingat, tepi simpang tu ada kedai minum. Lepas ni kan minum air bercampur lah. Tengah panis ni. Tengah panis lepas zuhur saya balik tuan. Balik sekolah. Enggak. Minta lah air bercampur. 300 duit kopi Kok minum kopi tu, tak tahu apa cawan 300 tu. Kombong perut saya. Duit kopi 300. Saya pernah duduk satu taman di Tampin tu. Kita mesyuarat ni. Nak bosahan surau. Lepas tu lah nak buat kenduri lagi. Orang ramai datang, macam mana ni? Ngurusi surau. Duduk tapi tu dia pandang je. Dia tahu kita mesyuarat, dia tak masuk dalam cakap. Jangan kan. Dia nak manggil dia sogan lah. Dia baca Quran biar ada. Cerita ayam, daging banyak ni. Dia pun sampai. Ada masalah tuan ya. Tak apalah nasi lah. Lauk-lauk ni semua. Berapa tadi? Berapa kambing tadi? Berapa lembu nak tadi? Ada macam tu dah. Tuan. Tapi murah rezeki dia. Cuma dia diuji anak dia sakit. Jumpa satu hari, Ustaz, anak saya sakit macam ni. Isteri rajin mengaji tuan. Anak saya sakit tak jangan. Tak apa tuan. Allah Ta'ala uji tuan. Satu hari besok. Tuan banyak keluar duit tak apa. Untuk anak. Untuk isteri. Tuan rajin sedekah. InsyaAllah murah rezeki tuan. Lepas tu, tahun depan tu naik ya. Baru bulan 2 lah. Bulan 1, bulan 2 tu. Dia dapat satu tender. Membekalkan peralatan lah. Berapa tuan dapat? 5 juta. Ustaz, 5 juta saya dapat Ustaz. Tender barang-barang. Jabat. 5 juta. Universiti. Kan? Orang baik-baik dibalas kebaikan. Dia keluar tu nampak macam banyak. Banyak tu taman nak bagi makan apa semua tu. Dia keluar tu taman dia. Tapi tak bertaman-taman dapat lepas tu lagi. Rezeki yang Allah Ta'ala beri. Itulah maksud ayat. Kan? Wa ma tunfiqu min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa saja yang kamu nafkahkan, suatu harta yang kamu keluarkan, fa huwa yukhlifu. Allah lah yang akan membalasnya. Wallahu a'lam tuan-tuan. Cukuplah sekadar tu untuk pagi ini. Dah 7.35 sampai time itu kita berhenti kat sini tuan-tuan. Mudah-mudahan ada kebaikannya pertemuan kita pada pagi ini. Mohon ampun, mohon maaf kalau terkasar bahasa. Tak ada niat nak pukul siapa-siapa tuan-tuan. Cuma kita bincang sama-sama, duduk untuk kita perbaiki kualiti kehidupan kita supaya selari dengan kehendak agama kita, selari seperti mana yang diajar oleh Nabi dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya hidup kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tak ada soalan tuan-tuan ya. Kita berhenti kat sini lah kalau tak ada apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma rzuq awladana bin najahi fi kulli imtihanihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zallil lahum su'ubata amrihim wa sahil 'alaihim masyaqqata dirasatihim warzuqhum minal khairi aktsara mimma natlub wasrif anhum kulla syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله أعلم بصواب.